Majlis kini kita teruskan dengan menjemput pemidato kita yang ketiga, mewakili Kelantan, Saudari Nur Zaida Syaza Zawawi dari SMK Macang. Saudari Nur Zaida akan menyampaikan tajuk Perlukah membuat pinjaman? Jika ya, bagaimanakah menguruskan dengan berhemah? Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Secangkir senyuman buat saudari pengurusi majlis, barisan panel hakim yang bersandar pada paksi keadilan, warga dewan yang saya hormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia. Sebelum fakta saya utarakan, sebelum isi saya cerakinkan, izinkan saya membawa anda semua mendekati tajuk pidato saya pada pagi yang mulia ini, yaitu perlukah membuat pinjaman? Jika ya, bagaimana menguruskannya dengan berhemah? Sidang dewan yang saya muliakan, saya pasti warga dewan sudah sedia maklum maksud pinjaman, yaitu sejumlah wang yang diterima daripada syarikat pembiayaan atau mana-mana pihak dan perlu dibayar balik manakala menguruskan pinjaman dengan berhemah, membawa maksud mengendalikan hutang dengan berhati-hati, bertanggungjawab dan efisien. Sidang dewan yang saya hormati, kebanyakan daripada kita memang membuat pinjaman atau lebih tepat lagi menanggung hutang. Rata-rata individu membuat pinjaman untuk membeli barangan yang memerlukan wang dalam jumlah yang besar ataupun menampung kekurangan wang tunai. Apapun alasannya, yang pasti hutang wajib dilunaskan. Sidang dewan yang saya hormati, menguruskan pinjaman jangka panjang saya perincikan sebagai kupasan isi pertama. Pinjaman jangka panjang biasanya melibatkan tempoh pinjaman melebihi 10 tahun dengan tujuan memiliki aset tetap seperti rumah. Memiliki rumah sendiri memang menjadi idaman kita, cuma yang pasti kita haruslah bijak menguruskan pinjaman perumahan tersebut. Langkah penjimatan yang paling bijak ialah menetapkan kadar bayaran bulanan yang mampu dilunaskan sesuai dengan pendapatan semasa kita. Bagaimana pula dengan bayaran pendahuluan? Yang pasti, lebih banyak uang pendahuluan, lebih banyak kita untung. Jadi, lebih baik kiranya kita menabung dahulu supaya dapat membayar uang pendahuluan melebihi 10%. Tempoh bayaran balik pinjaman juga menuntut kebijaksanaan individu menguruskan pinjaman. Tempoh bayaran balik yang lebih panjang sebenarnya merugikan dengan kadar faedah yang berlipat kali ganda. Jadi, terserahlah kepada warga dewan untuk membuat keputusan yang bijak. Sidang dewan yang saya muliakan, meneruskan pidato saya dengan kupasan isi kedua di bawah kata kunci menguruskan pinjaman jangka masa sederhana. Pinjaman jangka masa sederhana lazimnya merangkumi tempoh pinjaman lebih dari setahun dan kurang daripada 10 tahun. Pinjaman kenderaan merupakan pinjaman jangka masa sederhana yang paling banyak dilakukan oleh rakyat Malaysia kerana harga kereta yang lebih mahal berbanding dengan skala gaji kita. Namun begitu, perkara ini bukanlah penghalang untuk kita memiliki kereta idaman masing-masing seperti Proton Inspira, Pro 2 Myvi lagi best, atau mungkin kenderaan import seperti Toyota Camry dan sebagainya. Sebagai pengguna yang bijak, kita haruslah membuat perbandingan pinjaman uang bagi kenderaan agar penjimatan dapat dilakukan. Misalnya memilih pinjaman dari mana-mana institusi kewangan yang menawarkan kadar faedah yang lebih rendah. Anda rujuk, Anda bandingkan. Anda yang membuat keputusan dan keputusan di tangan Anda. Jadi, petua asas penjimatan ialah kadar pinjaman yang paling rendah dan tempoh bayaran balik yang paling singkat. Sidang dewan yang saya muliakan, meniti hujah saya yang ketiga di bawah kata kunci menguruskan pinjaman jangka pendek. Pinjaman jangka pendek melibatkan tempoh bayaran balik kurang dari setahun. Contoh yang paling dekat ialah kad kredit dan overdraft. Berbelanja menggunakan kad kredit merupakan satu langkah yang kurang bijak.
Andai kita tidak berhasil mendisiplinkan diri sendiri, kadar faedah yang tinggi yaitu 18% setahun selalu diabaikan oleh pengguna kad kredit kerana bayaran wang wajib hanya 5% daripada jumlah hutang. Tidak dinafikan ada yang berdisiplin membayar semua hutangnya mengikut jadual yang ditetapkan setiap bulan, sama ada terpaksa atau sudah insaf. Akan tetapi berapa orang sahaja yang berbuat demikian? Tidak salah sekiranya mempunyai sekadar satu kad kredit. Yang penting haruslah diiringi dengan disiplin penggunaan yang tinggi dan bijak. Oleh itu, jadilah insan yang berdisiplin dengan membuat semakan penyata penggunaan kad kredit anda setiap bulan agar tiada bayaran yang tertunggak. Sidang Dewan yang saya muliakan, meneruskan pidato saya dengan kupasan isi terakhir di bawah kata kunci menguruskan pinjaman pribadi. Ramai antara kita yang meminjam bagi tujuan melabur, pendidikan, perubatan, melancung dan sebagainya. Sebelum meminjam bagi tujuan melabur, individu haruslah mendapatkan maklumat-maklumat pelaburan yang tepat dan benar, mengkaji pertumbuhan ekonomi, mengenal pasti keistimewaan produk seperti Amanah Saham Wawasan 2020 dan Amanah Saham 1 Malaysia dan sebagainya agar pulangan yang diterima lebih tinggi daripada kadar faedah pinjaman yang perlu dibayar. Oleh itu, individu haruslah bijak menguruskan pinjaman pribadi agar tiada bayaran yang tertunggak yang kelak akan membebankan si peminjam. Sidang Dewan yang saya muliakan, pengurusan pinjaman yang efisien akan membantu mengelakkan kita daripada terbeban dengan pelbagai jenis hutang. Sekiranya anda memperuntukkan bayaran angsuran bulanan kurang daripada 20% gaji bulanan anda merupakan individu yang bebas kewangan. Janganlah nanti kerana hutang, kita kesusahan di malam hari dan mendapat penghinaan di siang hari. Junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa memohon perlindungan daripada Allah Taala daripada segala hutang. Kerana andai kita terbelenggu dengan pelbagai jenis hutang, kita apabila bercakap dia berdusta dan apabila berjanji dia mungkir. Renungkanlah. Sekian wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perpaduan, salam satu Malaysia. Assalamualaikum adik Nur Zaidah Syaza. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tolong berikan satu contoh bagaimana hutang mempengaruhi kehidupan seseorang. Diulangi. Berikan satu contoh bagaimana hutang mempengaruhi kehidupan seseorang. Terima kasih atas soalan yang berikan. Soalan yang cukup relevan dan pasti, memerlukan jawapan yang cukup bernas. Bagaimana hutang mampu mempengaruhi kehidupan seseorang? Jika kita lihat dari perspektif seseorang individu, hutang itu apabila kita mempunyai hutang, sudah pasti pemikiran, hati, jiwa dan nurani kita tidak akan tenteram, tidak akan tenang sama sekali. Itu pertama. Yang kedua, apabila kita dibelenggu hutang, maka kita akan terpaksa bekerja melebihi masa yang ditetapkan sehingga mengorbankan masa untuk anak-anak dan keluarga. Pikirkanlah anak-anak yang membesar tanpa kasih sayang kedua-dua ibu bapa. Bagaimana hasilnya nanti? Itu saja jawaban daripada saya. Tepat dan ringkas. Mohon permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.